Betul Ustazah. Kejap Okey. Ustazah. Okey. Ustazah. Saya nak Boleh. try. Semalam saya dah try download slide ni, kejap je. Okey, boleh. Boleh kejap Okey, boleh. Okey, sementara kita tunggu Anwar bersedia. Anwar ada rakan-rakan kan? Berapa orang? 3 orang, 4 orang, betul tak? 4 orang. Okey. Ya. Okey. Boleh tak semua orang cuba chat ataupun typekan kat situ apa satu perkara yang dia faham tentang logik. Logik ni pastinya apa satu perkara bila sebut pasal logik je apa satu perkataan yang terlintas. Cuba type sekejap sementara kita nak bagi masa kepada Anwar untuk bersedia. Cuba type kat situ. Rasional. Okey, bagus. Terima kasih Fina. Lagi yang lain apa lagi? Bila sebut logik je apa yang terlintas dalam fikiran? Nanti Anwar kalau dah bersedia cakap Boleh. Okey, bagus. Nurin Zahirah kata sesuatu yang masuk akal. Bagus. Lagi. Logik. Engkau ni tak logik lah. Idea engkau ni logik lah. Benda ni logik ke tak logik macam tu. Okey. Nurain kata idea. Something to do dengan idea. Farhan Akmal kata punca dan kesan. Bagus. Kenapa agaknya kita bincang pasal logik kan? Bila cakap pasal ilmu falsafah je mesti kita akan bincang pasal logik. Kenapa agaknya? Apa-apa je lah, apa-apa yang awak boleh cakap tentang logik. Waras. Bagus. Kesahihan. Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, 6 orang baru yang respon ni. Apa yang dia fikir tentang logik? Maksudnya first thought tentang logik apa yang dia fikir. Awak semua boleh chat kan? Betul tak? Boleh kan? Okey. Okey. Ilmu falsafah ni adalah berkaitan dengan apa kita ulang sekejap dah lama kita tinggal pelajaran kita yang lepas Jadi saya nak buat jambatan ni supaya apa saja perbincangan yang bakal Anwar dan kawan-kawan dia bentangkan kepada kita boleh relate. Okey, yang pertama sekali ilmu falsafah ni ialah ilmu yang membawa kita mencari kebenaran. Sebab orang falsafah dan semua orang harus menjadi seorang yang berfalsafah. Sebab apa? Sebab kita ada akal. Dan akal kita ni diberikan satu sikap ingin tahu. Dan yang memberi makanan kepada sikap ingin tahu itu ialah kebenaran. Jadi maksudnya kalau akal kita macam tertanya-tanya kan, apa yang berlaku sebenarnya, kenapa berlaku macam tu, sifat ingin tahu tu fitrah kita. Tapi macam mana nak meredakan pertanyaan ingin tahu dalam kepala kita ni, itulah dia kebenaran. Jadi bila kita bercakap pasal kebenaran, ilmu yang pertama sekali untuk kita berfalsafah ataupun untuk kita mencari kebenaran, itulah dia ilmu logik. Jadi sebagaimana yang kawan-kawan kita kat sini cakap kan, logik tu maksudnya perkara yang masuk akal, idea, punca dan kesan. Kita kena faham betul-betul. Sebab untuk menapis perkara apa yang kita boleh terima dalam sistem pemikiran kita untuk kita faham sebagai kebenaran dan apa yang tak logik tu kita akan tak terima. Sebagai contohnya kan, kalau saya bagi satu contoh lah, lembu berwarna pink. Dia boleh terbang, melompat-lompat antara satu bangunan dengan bangunan yang lain. Okey, apa awak punya bayangan bila saya kata malam tadi saya mimpi. Dengar malam tadi saya mimpi seekor lembu terbang dan melompat-lompat dekat KLCC tu. Awak dengar sahaja perkataan tu, apa yang terlintas dalam fikiran awak? Cuba respon sikit satu. Anwar lah respon sikit. Anwar dah ready ke tu? Kejap Ustazah, saya tengah setting untuk PDF ni Saya nak share kejap Okey. Bagi lagi masa. Okey. Jadi terima kasih Sarimah cakap tak logik. Okey. Kenapa Sarimah cakap tak logik? Cuba Sarimah bagi pandangan sekejap. Kenapa tak logik? Ada orang ke tak ni? Boleh Sarimah tak boleh unmute Boleh chatting je ke?
Kalau kita bayangkan seekor lembu lompat-lompat antara satu bangunan dengan bangunan, tak logik. Tetapi kalau saya cakap saya bermimpi, tak apalah, kau mimpi memang logik lah, apa-apa saja boleh berlaku dalam mimpi. Kadang-kadang bila kita dengar pernyataan ni, kan kita tengokkan dalam drama-drama kita, kau mimpi ke tak ni, kau mimpi ke tak ni. Maksudnya nak menyatakan di alam mimpi benda tu logik lah. Tapi kalau macam di alam realiti, lembu terbang, tak logik. Jadi perkara yang boleh diterima akal dengan perkara yang macam akal tak boleh nak terima. Okay, jadi dalam bab logik ni saya nak mulakan dengan memperkenalkan kepada anda. Catat saya tak ada slide hari ni sebab saya memang mengharapkan slide kumpulan yang membentangkan. Tapi perkara ni memang saya nak bawakan kepada anda. Ada 3 perkara tentang logik yang mesti kita faham. Yang pertama perkataannya logik. Secara mudahnya yang macam anda faham itulah benda yang masuk akal, benda yang rasional, benda yang macam sebab dan akibat dia memang logik. Ada pisau yang tajam, kita potong bawang, bawang tu terpotong dan terhiris, logik. Sebab apa? Pisau tu tajam. Ambil kayu ataupun pembaris, kita kata nak cuba potong bawang, takkan mungkin sebab pembaris tu tak cukup tajam. Itu maksudnya apa? Sebab dan akibat. Tajam menyebabkan terpotong. Itu ialah tentang perkara logik. Okey. Ada satu lagi perkataan ialah illogik. Boleh ke? Sekejap saya type kat sebelah ni. Illogik. Illogik. Okey, baik Ustazah dah boleh. Dah boleh sedia? Okey. Kalau dah sedia, saya ambil masa sikit je lagi. Saya nak terangkan pasal logik, illogik dengan beyond logik. Sekejap Okey, jadi yang pertama logik masuk akal tadi. Illogik maksudnya apa? Tak logik. Sebagaimana yang saya nyatakan contoh tadi. Kerbau terbang ataupun kita kata manusia boleh berjalan atas air tanpa tenggelam contohnya. Tak logik. Maksudnya kita kata macam tak logik lah benda tu. Macam tu. Apa lagi contoh yang tak logik? Boleh bagi tak satu lagi contoh? Selain daripada berjalan atas air. Lepas tu lembu terbang. Ataupun kita kata apa yang contoh benda yang tak logik? Bila kita tuang air daripada botol ni kan. Air tu air tu terus jadi, kita kata macam ni, bila tuang saja patutnya air tu ke bawah, tetapi air tu terpecik naik ke atas contohnya. Benda-benda yang tak logik lah, benda-benda yang tak terima akal ataupun yang menyalahi hukum sebab dan akibat. Catat tak tu Saya tak nampak awak ni, kalau dalam kelas biasa boleh nampak juga kan, student catat tak catat kan. Okey, tak apalah. Saya percayalah kepada anda sebab anda semua ni ialah pelajar-pelajar dewasa. Jadi saya yakinlah anda catat. Logik, illogik. Okay. Satu lagi ialah perkataan yang anda kena faham bila cakap pasal logik ni ialah beyond logik. Saya dah nampak dah Ustaz Khairul. Beyond logik. Okey. Apa agaknya beyond logik ni? Beyond logik ni ialah menjangkaui logik. Maksudnya apa? Benda tu memang tak boleh diterima akal, tapi perkara tu boleh kalau dengan izin Tuhan. Sebab Tuhan itu mengatasi segala-galanya. Ini saya nak kaitkan dengan peristiwa Isra' Mi'raj itulah. Bila Nabi SAW kata dia pergi ke Baitul Maqdis yang pada ketika itu perjalanannya ambil masa 3 bulan, tetapi dia ambil masa dalam masa setengah malam saja. Jadi kita fikir tak logik, tapi kalau dengan izin Allah dia logik. Sebagai contoh yang lain, Nabi Ibrahim sembelih anak dia tak mati. Lepas tu yang digantikan anak dia Nabi Ismail tu dia dengan seekor kibas. Betul tak? Benda tu kalau kita fikir tak logik lah. Maksudnya pendek katanya mukjizat Nabi-Nabi ni dia kebanyakannya dalam kategori beyond logic. Perkara yang tak diterima oleh akal tetapi disebabkan ada kekuasaan Allah, benda tu beyond logic. Benda-benda tu menjangkaui kemampuan akal untuk kita fikirkan, tetapi akal boleh terima. Kenapa akal boleh terima? Sebab ada kuasa Tuhan. Clear tak benda tu? Faham tak? Jadi bila kita cakap pasal logik ni, kita harus berpada-padalah. Ada perkara dalam setting kajian sains dan teknologi, memang kita kata itu logik. Tapi dalam bab keagamaan, keyakinan, banyak perkara-perkara keyakinan kita tu jatuh dalam kategori beyond logic. Tetapi tidaklah bermaksud beyond logic tu tak ada dalil, tak ada sandaran. Tiba-tiba ada orang mengaku kata dia Nabi, tiba-tiba ada orang mengaku kata dia terbang kat langit yang menyebabkan kita macam terpegun pada dia dan kita percaya pada kata-kata dia. Itu pun memerlukan pemikiran logik juga. Jadi untuk menentukan logik, illogik, beyond logik pun nanti kita memerlukan ilmu. Yang tu nanti kita akan sentuh dalam bab epistemologi.
Jadi sebagai mukadimah ni saya cukuplah untuk membezakan tiga perkara tu logik, iaitu logik, perkara yang rasional boleh diterima akal. Illogik ialah perkara yang langsung tak boleh diterima akal. Manusia sifatnya tak mati, hidup selama-lamanya. Itu memang illogik sebab semua manusia akan mati. Kan? Okey. Yang ketiga ialah kategori beyond logic, perkara yang menjangkaui logik, yang maksudnya secara asasnya dia bertentangan dengan pemikiran rasional manusia, tetapi disebabkan keyakinan kepada Allah, ada keyakinan kepada Tuhan, Tuhan boleh melakukan segala-galanya, maka dia jatuh dalam kategori beyond logic. Dan perkara yang dalam beyond logic ni banyaknya tentang mukjizat Nabi, pertolongan-pertolongan Tuhan kepada hamba-hamba dia, termasuklah dalam beyond logic. Okey, baiklah, saya dah nampak saudara Anwar dah bersedia untuk membentangkan kepada kita tajuk logik dan metodologi. Maka dengan segala hormatnya saya serahkan kepada saudara Anwar dan juga rakan-rakannya dalam masa 45 minit paling lama Anwar. Sebab kita nak buat juga sesi soal jawab. Jadi pukul 9 saja kita bagi pula peluang kepada kumpulan yang kedua untuk bentangkan tentang insan. Okey, baik. Tafadhal, silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi buat semua tuan-puan. Hari ini kumpulan saya diketuai oleh saya sendiri dan juga Abang Khairullah, Kakak Nur Rashikin dan juga Kakak Marisa. Hari ini kita akan membentangkan mengenai logik dan metodologi. Okey, bercakap mengenai logik dan metodologi, kita tahu yang sekarang ni kita berdepan dengan revolusi industri 4.0 dan kita juga berhadapan dengan banyak ideologi yang mungkin tak baik untuk masyarakat kita. Kita juga berdepan dengan cabaran pemikiran yang mungkin tak beberapa sesuai untuk masyarakat dekat negara kita. Jadi ilmu pemikiran ni sangat penting lah, terutamanya bagi masyarakat Malaysia ni dekat negara kita ni, yang mana ilmu kemahiran berfikir secara rasional tu sangat penting untuk kita membimbing supaya ada satu pemikiran rasional untuk mengelakkan budaya-budaya yang tak baik berlaku atau pemikiran yang tak baik menyerap dalam masyarakat kita. So hari ini saya akan menerangkan beberapa definisi logik dari sudut etimologi dan juga terminologi. Okey, etimologi ni bermaksud sebagai logik. Dia diambil daripada perkataan Greek ataupun Yunani yang bermaksud logos, yang bererti sebab atau fikir asas rasional, dasar pemikiran ataupun ucapan. Manakala dalam bahasa Arab pula ia disebut sebagai ilmu mantik, seperti yang kita pernah dengar lah, ilmu mantik yang bermaksud tuturan ataupun percakapan. Manakala bagi bahasa Melayu pula ia difahami sebagai ilmu yang membahaskan sesuatu yang menggunakan akal. Yang seperti mana kita tahu, akal ni yang diberikan oleh Allah ni bukan satu keistimewaan lah untuk kita, bukan satu nikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam banyak-banyak makhluk Tuhan ni, manusia lah paling yang special sekali sebab digunakan oleh akal untuk berfikir, untuk menyelesaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat kita. Okey, manakala bagi sudut terminologi ialah cabang falsafah dalam bahagian astrologi yang mengkaji prinsip-prinsip penakulan yang betul. Menurut Ghazali, logik pula bermaksud kaedah-kaedah yang boleh membezakan antara definisi al-qiyas yang benar daripada yang rosak. Ibn Khaldun pula mendefinisikan logik ni sebagai kaedah yang boleh menjelaskan pengetahuan seseorang tentang pemikiran yang benar ataupun yang salah. Okey, justru daripada itu ilmu logik ataupun ilmu mantik ni, ilmu yang membahaskan kaedah-kaedah untuk berfikir secara tepat dan juga rasional. Okey, kita akan pergi ke kepentingan ilmu logik. Okey, Abang Khairullah. Okey, dah dengar suara ya? Hello? Dengar. Dengar. Okey.
kita terus pergi kepada kepentingan ilmu logik. Di sini kita saya cuba terangkan berkaitan dengan kepentingan ilmu logik itu dari sudut 4 poin lah. Yang pertama sekali adalah melatih, mendidik dan mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek fikir dengan menggunakan metodologi berfikir. Ianya tidak tertumpu kepada persoalan agama sahaja, bahkan mencakupi masalah kehidupan manusia yang bersifat duniawi. Ini bermaksud ianya boleh diguna pakai atau diaplikasikan kepada semua jenis ilmu yang ada, tetapi ianya perlu didasarkan kepada asas ilmu itu sendiri. Seterusnya adalah kepada memelihara akal daripada kesalahan dalam berfikir. Yang ini kita boleh lihat dari sudut elemen asas dalam memandu akal manusia agar berfikir secara sistematik berdasarkan kepada ilmu logik. Jika kita lihat dalam ilmu agama itu sendiri bahawa kedudukan ilmu akal itu bukan di tahap yang pertama ataupun perlu mendahului akal daripada sumber-sumber yang lain. Okey, terdapat 4 elemen asas untuk memandu akal. Yang pertama sekali adalah mengenal pasti dan memahami masalah itu sendiri. Yang kedua, mencari sebab atau punca berlakunya masalah itu. Yang ketiga, menilai cara-cara penyelesaian dan apa yang ada dan apa yang boleh dipikirkan untuk penyelesaian tersebut. Dan yang terakhir adalah membuat keputusan atau kesimpulan berdasarkan kepada maklumat yang ada berkaitan dengan masalah yang timbul. Seterusnya, membezakan proses berfikir yang benar daripada yang salah. Berdasarkan kepada poin ini, kita boleh membuat kesimpulan daripada maklumat umum kepada maklumat khusus. Maksudnya daripada masalah yang besar ataupun masalah yang timbul, kita boleh fokuskan kepada apa yang berlaku dalam sekeliling kita. Ataupun kaedah yang kedua, membuat kesimpulan dengan melakukan perbandingan dan analisis terhadap data-data yang diperoleh semasa melakukan kajian dan penelitian. Yang ini lebih menjurus kepada lebih spesifik terhadap masalah itu. Seterusnya, yang terakhir adalah bagi contoh saudara Khairul Anwar, Khairullah. Okey, bagi contoh, apa contoh proses berfikir yang benar, apa contoh proses berfikir yang salah dalam kehidupan kita hari-hari pun. Ada contoh-contoh yang cara fikir kita tu, cara kita proses maklumat tu salah dan betul. Macam mana contoh dia tu? Contohnya, Sulaiman, apa ya? Kalau ada sahabat-sahabat yang boleh bantu. Ambil saja contoh dalam ruang kerja. Saudara Khairullah bekerja dekat bidang apa dan juga sebagai apa. Cuba ambil contoh cara fikir yang salah yang lazimnya masyarakat kita ada. Cara fikir yang salah. Supaya betul-betul lebih kita faham apa kepentingan ilmu logik tu. Kita terus boleh apply terus. Apa contoh? Relate dengan diri sendiri dalam konteks diri sendiri sama ada kehidupan kita dan juga kerjaya kita, apa-apa saja pengalaman kita tu. Bagi contoh. Macam tak dapat contoh lah, madam. Kawan-kawan yang lain tolong bantu juga bukan maksudnya bahagian ni Khairullah punya bahagian kepentingan ilmu logik. Yang lain pun macam berlepas diri dan sebagainya. Mesti dapat contoh. Tak boleh kalau sekadar macam kita baca dan menghuraikan tanpa contoh, kita tak jelas tu. Okey, baik Ustazah. Apa yang saya faham daripada konteks memelihara akal daripada kesalahan dalam berfikir ni, kita faham contohnya macam kita berada di tempat kerja, terutamanya kita sentiasa sibuk dan kadang-kadang kita perlu berurusan dengan
orang yang lebih atas. Orang atas pun mungkin lebih sibuk juga, tapi kadang-kadang kita kena, orang kata ada satu akal fikiran yang macam cara untuk menangani masalah. Contohnya cara kita nak berurusan dengan orang yang macam mana cakap. Contohnya kita kena ada common sense lah maksudnya. Faham tak? Maksudnya dia sibuk, jadi kita kena sentiasa ada satu pemikir yang macam, kalau dia sibuk, kita perlu atur masa yang lebih baik untuk kita berbincang dengan dia satu hari nanti. Satu masa nanti. Bagi saya lah pendapat tu. Maksudnya bila kita tengok orang tu masalahnya apa sehingga kita nak menetapkan masa berbincang dengan dia tu, Anwar? Contohnya dia ada meeting ke ataupun ialah kerja-kerja tanggungjawab lain-lain. Jadi kita tengok dia sibuk, kita tak boleh terus direct, terus orang kata masa sibuk juga kita nak buat benda yang macam tu juga. Maksudnya kita kena berfikir untuk cara kita berjumpa juga dengan dia, tapi mungkin pada masa yang lain. Macam tu. Jadi kita menggunakan akal kita untuk berfikirlah. Okey, baik. Maksudnya contoh Anwar bagi tu ialah menggunakan akal untuk menyelesaikan masalah lah, kan? Dan kita cuba cari jalan yang paling logik sekali kita boleh buat untuk menyelesaikan masalah tu. Okey, baik. Ada lagi contoh? Khairullah sendiri, sebab Khairullah bentang saja kan, tak ada contoh ni. Macam mana? Saya cuba ambil pendekatan begini. Kita sedia maklum pemberian sedekah itu boleh diterima oleh mana-mana agama atau mana-mana orang. Tiada masalah. Dia boleh diubah daripada pemberian sedekah, mungkin dalam bahasa Arabnya adalah hibah. Dan apa saja terma digunakan, ianya boleh diterima akal. Tetapi bila didasari dengan diberi panduan dalam agama ataupun dalam konteks kerja itu sendiri, ianya melibatkan satu terma yang ramai orang terlepas pandang, iaitu rasuah. Bagaimana pemberian yang kita tahu boleh diterima, tetapi apabila dalam konteks kerja, dalam satu-satu keadaan dia boleh jadi tak boleh, iaitu rasuah. Boleh gitu? Boleh. Bagus. Maksudnya apabila kita memahami apakah beza rasuah, sedekah dan juga hadiah ini, dia memberikan kita, itu dah dikatakan tadi, perkataan yang pertama ataupun poin yang pertama, mengembangkan potensi akal dalam mengkaji objek fikir. Dalam contoh yang diberikan tadi, objek fikir ni ialah apa? Itulah dia, pemberian. Tapi dengan metodologi berfikir, kita memahami betul apa yang dikatakan pemberian yang kita kata halal ataupun yang baik, ataupun pemberian yang dianggap sebagai terlarang, sama ada memberi pemberian itu ataupun menerima pemberian itu. Jadi poin yang diberikan oleh kedua-duanya tadi, iaitu Anwar dan juga Khairullah, memberitahu kepada kita, corak kita berfikir itu mesti ada sedia ada maklumat untuk kita memahami, untuk kita membantu kita membuat keputusan. Jadi akhirnya sekali logik ni, kepentingan dia ialah untuk membantu kita membuat keputusan. Supaya tidaklah macam kita menyamakan riba tu dengan perniagaan, tidaklah macam mana kita menyamakan sedekah tu dengan rasuah. Jadi maksudnya proses berfikir tu mesti ada lah, maksudnya kan, supaya macam kita boleh memahami apa udang di sebalik batu, apa niat orang lain. Maksudnya kita lebih halus lagi, tidaklah begitu lurus kita memandang sesuatu perkara tu. Okey. Kalau macam saya nak bagi contoh macam student lah kan, kadang-kadang student yang saya mengajar ni diploma, bila sekali dah dia test dia fail, terus dia ada satu chop dalam kepala dia, saya memang pelajar yang lemah, saya memang pelajar yang gagal. Macam mana kita nak membantu dalam situasi tadi tu, macam mana logik boleh membantu pelajar ini untuk tidak putus asa dalam pelajaran dia hanya dengan satu kali test saja dia fail. Bagaimana? Itu berkaitan dengan yang Khairullah cakap tadi tu, pernyataan umum diletakkan kepada pernyataan yang spesifik tetapi dalam bentuk yang tidak logik. Macam nak kaitkan tu? Belum ambil tapi dah berfikir baru tak lulus. Dia dah lulus, dia dah fail sekali, lalu dia chopkan diri dia, saya memang pelajar yang lemah, saya memang tak boleh bawa kos ni, saya memang kena tukar kos. Tapi hanya berdasarkan satu sahaja peristiwa. Macam mana kita nak tahu, macam mana kita nak detect proses fikir yang salah kat situ?
dia membuat kesimpulan terlalu awal. Mungkin dia tidak memikirkan bahawa ada faktor-faktor yang lain yang boleh ditambah baik, maka penyataan itu boleh berubah kepada lulus. Ya, maksudnya faktor lulus dan juga gagal ni banyak faktor yang boleh menyebabkan perkara itu. Mungkin strategi belajarnya, mungkin dia tak cukup faham. Jadi kadang-kadang COP ataupun keputusan yang kita ambil untuk diri kita pun tak bersifat logik. Sebagai contohnya kan, kita ni dulu anak yatim, dibela oleh orang, lepas tu ada peristiwa yang tak begitu baik berlaku pada kita. Lepas tu lepas kerja pun macam tu, lepas kahwin pun macam tu. Terus kita COP. Aku ni memang orang yang pembawa malang. Macam tu. Jadi COP-COP yang macam tu sebenarnya ialah COP yang lebih kepada emosi, tidak melalui proses berfikir yang benar. Macam itulah. Jadi kita nak guna ilmu ni lebih kepada untuk diri kita sendiri supaya kita tak terlibat dengan cara proses fikir yang salah. Itu poin dia. Okey, tak apa, silakan Khairullah sambung, ada poin yang terakhir. Okey, untuk poin yang terakhir, menajamkan akal fikiran dan membina kebenaran dalam berfikir. Yang ini kita boleh lihat dari sudut kemahiran yang melibatkan kebolehan berfikir secara kritis, kreatif, inovatif, analitikal serta kebolehan mengaplikasikan pemahaman dan pengetahuan kepada masalah baru dan berlainan. Mungkin apa yang kita tahu itu adalah sebagai maklumat awal dari sudut pembelajaran. Seterusnya, apabila masalah itu timbul, maka kita berolah berdasarkan kepada ilmu yang kita tahu dan masalah yang timbul. Dan melatih kemahiran berfikir secara kritis ini, bagaimana kita boleh mengembangkan masalah itu kepada mungkin lebih spesifik kepada persekitaran kita sendiri. Iaitu berdasarkan kepada budaya, kemasyarakatan sesuatu kawasan itu sendiri. Okey, itu sedikit. Boleh buat? Boleh. Okey. So seterusnya kita pergi kepada falsafah ilmu. Ada 3 falsafah ilmu. Yang pertama sekali adalah epistemologi, iaitu cabang filsafat yang mempelajari asal mula atau sumber, struktur, metod dan sahnya, yang ini validitasnya pengetahuan. Yang ini lebih kepada apa sahaja maklumat. Contohnya kita belajar di awal persekolahan ABC. Kita tahu semua orang belajar ABC. Tetapi pastinya dia ada sejarah awal bagaimana bermulanya ABC itu sendiri ataupun apa perlunya ABC itu. Dari sudut kita faham di dunia pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bahasa. Dan kenapa kita bermula dengan ABC ataupun ada setengahnya bermula dengan alif bata dan sebagainya. Jadi perlu mempelajari asal mula atau sumber agar ianya menjadi satu kekuatan untuk permulaan itu sendiri. Okey. Seterusnya ontologi, iaitu penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap representasi pengetahuan pada sebuah knowledge base, iaitu asal usul suatu teori atau fenomena yang berlaku. Yang ini juga berkaitan juga dengan falsafah yang pertama, iaitu penjelasan secara eksplisit dari konsep terhadap lebih detail apa ilmu yang kita belajar, mesti tahu daripada mana sumbernya dan adakah sumber itu boleh diterima ataupun diterima oleh pelbagai ilmuwan yang betul-betul berilmu. Bukan sekadar berapa ramai orang menyampaikan, ianya boleh diguna pakai ataupun diambil sebagai ilmu yang baru, ataupun ilmu yang baru kita tahu dan kita nak beramal atas ilmu tersebut. Seterusnya, yang terakhir adalah aksiologi, ilmu yang mempelajari hakikat dan manfaat yang sebenarnya dari pengetahuan, dan sebenarnya ilmu pengetahuan itu tidak ada yang sia-sia kalau kita bisa memanfaatkannya, dan tentunya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan di jalan yang baik pula. Yang ini mungkin kita boleh ambil contoh dari sudut kata-kata hikmah dari pelbagai ilmuwan
tidak menjurus kepada agama maupun budaya, lebih kepada berdasarkan kepada pengalaman. Dan maklumat-maklumat ini ataupun kata-kata hikmat ini kita boleh ambil dari sudut ianya logik ataupun tidak, dari sudut budaya kita, dari sudut masyarakat kita. Okey, itu saja daripada saya. Okey, Assalamualaikum. Saya akan membentangkan tentang kedudukan hierarki ilmu logik, klasifikasi ilmu yang terbagi dua, nakli, iaitu ilmu yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Ilmu ini biasanya dikenali sebagai ilmu wahyu. Dan jenis ilmu ini mempunyai dua, fardu ain dan fardu kifayah. Dan dia punya ilmu ini bersifat mutlak dan paling tinggi tahapnya. Ia yang berada di luar jangkaan fikiran dari cerapan panca indera manusia. Ilmu ini juga menjadi santapan rohani manusia dan pedoman yang bernilai abadi. Ilmu ini juga dapat memimpin manusia ke tahap tanda-tanda kewujudan ciptaan Tuhan. Klasifikasi ilmu yang kedua iaitu akli, yang dikenali ilmu didasarkan pada akal pemikiran yang sihat. Ilmu ini yang diperolehi melalui akal manusia. Ilmu ini mencakupi dalam ilmu seperti ilmu kemasyarakatan, ilmu sains, ilmu ekonomi, pentadbiran dan sebagainya. Ilmu ini juga diperlukan bagi kesempurnaan kehidupan manusia. Manusia memerlukan pengetahuan tentang alam fizikal untuk membolehkan menghayati dengan menghayati untuk menjalankan tanggungjawab sebagai khalifah. Seterusnya, kewajipan menuntut ilmu ini hanya terbatas ke atas segolongan manusia sahaja. Jika segolongan manusia mahu belajar untuk mengetahui tanggungjawab sebagai khalifah. Okey, seterusnya alat penerima ilmu, hierarki ilmu ada terbagi kepada 3, iaitu yang pertama ilmu wahyu. Wahyu merupakan sumber segala ilmu yang berasal daripada Allah dan disampaikan kepada manusia dengan pelbagai cara untuk memberi ilmu yang tinggi melalui rasulnya. Logik pada zaman keemasan Islam banyak menerima pengaruh besar dari logik klasik. Pada zaman kerajaan Islam Abbasiyah, pada ketika itu memberikan galakan dalam usaha menterjemahkan karya-karya agung oleh pemikir Grik, sehingga akhirnya logik pada zaman keemasan Islam telah diberi wajah baru. Oleh kerana logik merupakan ciptaan akal, maka ia tidak dapat lari dari kelemahan dan kesalahan. Lantaran itu, logik Islam diadaptasi berasaskan dalil nakli atau berasaskan panduan wahyu. Hierarki ilmu yang kedua iaitu ilmu ilham. Ilmu ilham ialah satu tanggapan ilmu
secara langsung yang terbit di dalam hati manusia. Ilmu juga berupa wahyu, bukan wahyu kenabian, kerana Allah masukkan ilmu terus ke dalam hati seseorang dikasihinya seperti para ulama, orang soleh dan sebagainya. Wahyu juga ilmu ilham dari sudut ilmu ilham juga boleh memimpin manusia ke tahap mengenal Tuhan dengan sebenar-benar pengenalan melalui tanda-tanda kewujudan ciptaan Allah SWT yang menggambarkan kekuasaannya. Secara ringkas, ilmu ilham ni membawa manusia mengenal sesuatu melalui Quran dan Sunnah Rasulullah. Kedudukan hierarki yang ketiga iaitu ilmu empirikal, ilmu yang berdasarkan fakta yang ditanggapi oleh panca indera zahir seperti ilmu sains, geografi dan sebagainya. Akal merupakan alat untuk merumus dan membuat kesimpulan terhadap fakta-fakta sebagainya. Contohnya ilmu logik yang lebih dikenali sebagai melalui fikiran manusia, tapi melalui fakta yang ada lah, seperti macam sejarah ke, so dia jadi fakta kan, so dia macam ada sejarah, so kita ada sejarah macam contoh sejarah zaman-zaman dulu, so dia jadi fakta untuk menjadi alat untuk merumus oleh manusia. Sekian, itu saya bentang. Syikin, bagi contoh sikit Syikin, macam mana hierarki ilmu tu digunakan untuk kita mencapai logik. Macam mana contoh penggunaan ilmu wahyu? Apa contoh penggunaan ilmu ilham dan juga ilmu empirikal untuk kita capai kepada pemikiran yang logik tadi tu, pemikiran yang benar? Contoh kalau ilmu wahyu disampaikan daripada melalui Rasulullah. Rasulullah akan memberi macam dakwah kepada manusia untuk menjadi rujukan untuk kehidupan seharian. Kalau contoh ilmu ilham, ilmu ilham ni macam lebih kepada manusia berfikiran lah. Contoh macam tak semestinya dia tak semestinya mengikutkan ke wahyu Nabi, tapi macam Allah bagi sesuatu petunjuk kepada manusia untuk berfikiran lebih rasional, macam petunjuk. Kalau ilmu empirikal macam fakta, seperti sains dia ada fakta-fakta kan. So kalau kita nak berfikiran, kita melalui fakta yang ada. Betul ke Madam? Okey, dia punya itu ialah penjelasan kan. Maksudnya apabila kita bercakap tentang logik, tadi telah dijelaskan tentang kepentingan ilmu logik. Kepentingan dia ialah untuk mengelakkan cara fikir yang salah,
untuk kita berhujah dengan hujah yang betul, maka kita akan mendapat kesimpulan-kesimpulan yang betul. Kan? Okay, jadi untuk kita memproses maklumat ataupun perkara-perkara yang berlaku sekitar kita tu, kita perlukan ilmu. Itu dia punya hubung kait logik dan ilmu. Macam mana kita nak tahu benda tu logik? Mesti asasnya ilmu. Macam yang tadi saya katakan, macam mana kita nak tahu benda tu dalam kategori illogik? Memang tak logik langsung. Mesti ilmu. Macam mana kita nak tahu benda tu boleh jadi, mungkin logik, mungkin tak logik, ataupun kita kata tentang beyond logik, semua tu memerlukan ilmu. Itu macam mana kita nak menghubungkan bila kita bincang pasal logik dengan ilmu. Soalnya sekarang ilmu ni banyak sumber. Dan ilmu tu ialah epistemologi. Boleh tak tunjuk slide yang sebelum ni? Epistemologi tadi, tak silap saya tadi ada siapa yang kontrol? Okey. Ni falsafah ilmu. Ini maksudnya setelah kita bincangkan tentang kepentingan logik, itu yang kita nak tahu tentang apa dia ilmu ni sebagai bekal untuk kita berfikir secara baik itu, secara betul. Jadi ilmu tu kita kenal lah dia bahawa ilmu ni ada 3 sumber. Sumber yang paling utama sekali, macam ni Sekejap, saya mengharapkan kawan-kawan yang tak terlibat dengan pembentangan dia bertanya tau. Sebab pembentangan ini terus sekali memasuk kita punya silibus. Maksudnya jangan sampai kita keluar daripada sesi ni kita masih lagi tak faham ataupun tak jelas tentang logik. Jadi saya mengharapkan soalan, jangan dengar saja, libatkan diri secara zahir ataupun batin lah kita katakan. Okay, jadi berbalik kepada ilmu tadi tu. Ilmu tu dia ada sumber. Sumbernya apa? Sumbernya apa? 3 tadi yang Syikin bentang kepada kita. Sumbernya daripada wahyu, ilham dan juga empirical. Empirical ni ialah perkara yang membabitkan tentang eksperimen sains macam tu. 3 sumber ilmu ni valid, maksudnya sah untuk membantu kita dalam proses berfikir. Tetapi 3 cabang ataupun sumber ilmu ni dia ada hierarki dia. Dia ada kedudukan dia. Faham ke tak tu Syikin? Okey, cuba Syikin sambung. Hierarki ilmu tadi tu. Hierarki ilmu dia ada 3 lah. Yang paling tahap pada tinggi ilmu wahyu. Okey, cop. Kenapa ilmu wahyu dikatakan ilmu yang paling tinggi? Hierarki ni tahu kan? Hierarki ni lah kedudukan dia, martabat ilmu tu. Okey, kenapa ilmu wahyu yang paling tinggi? Sebab ilmu wahyu ni berada di luar jangkaan fikiran dan luar jangkaan fikiran manusia lah. Dia dia yang ilmu wahyu ni sedang cerita yang macam Syikin cakap tu lah, sumbernya daripada Quran dan juga sunnah kan? Quran yang memberitahu kita tentang adanya hari kiamat. Quran yang memberitahu kita tentang cerita-cerita Nabi Yusuf, Nabi Ibrahim. Kita tak ada depan mata kita peristiwa-peristiwa tu semua. Tapi dia menjadi sumber ilmu kepada kita. Sebagai contohnya peristiwa Nabi Yusuf ketika dia dilantik menjadi menteri dekat Mesir, dia bermimpi bahawa 7 ekor lembu kurus dimakan oleh 7 ekor kambing gemuk macam tu. Nanti kita semak pada saya tak ingat mimpi tu. Tetapi dia memberi penjelasan bahawa Nabi Yusuf mendapat petunjuk bahawa akan berlaku 7 tahun kemarau tanpa makanan dan seterusnya baru 7 tahun yang elok balik. Jadi dapat petunjuk untuk dipersiapkan bekalan makanan. Jadi petunjuk-petunjuk dalam Al-Quran dan juga sunnah ni membantu kita berfikir. Tetapi Syikin tak jawab lagi kenapa sumber wahyu ni yang paling tinggi sekali. Maksudnya apa tau? Kalau kita buat eksperimen sains, benda tu bercanggahan dengan apa yang dinyatakan dalam wahyu, maka kita tahu bahawa eksperimen sains kita ni tak valid. Faham tak? Katakanlah ada sains dan teknologi membuat, sekarang ni sains teknologi kita macam mantap macam dahsyat sehingga makanan pun dah ada dalam bentuk 3D printing. Lembu tu bukan keluar daripada perut lembu lagi. Daging lembu tu dia keluar daripada makmal. Yang rasanya, teksturnya macam-macam daging lembu betul. Jadi sampai satu keadaan sains dan teknologi kita ni, sains teknologi ni tahapnya kat mana? Tahapnya daripada sumber ilmu empirical. Jadi kalau sains dan teknologi kita ni sampai ke satu tahap yang sangat maju dan moden tetapi dia bercanggahan dengan ilmu wahyu,
Tetap sahaja kita nak buat apa sikap kita terhadap ilmu sains dan teknologi itu. Syikin jawab Syikin. Ataupun rakan kumpulan yang lain. Dapat ke tak dapat tu Syikin? Ahli kumpulan yang lain ni pembentangkan kumpulan kan? Mana lagi? 3 orang je. Seorang lagi siapa tak bentang lagi? Puan, Ustazah, boleh macam mana soalan ni tadi? Soalan dia ialah kita bercakap tentang hierarki. Hierarki tu ialah martabat kedudukan ilmu. Soalan saya yang pertama, okey baik kita pergi satu-satu join balik maksudnya kenapa agaknya ilmu wahyu tu kedudukan dia yang paling tinggi? Okey baik Ustazah. Sebab macam Ustazah cakap tadilah, ilmu wahyu ni kenapa berada dekat martabat yang paling tinggi. Ustazah cakap tadi dia datang daripada Al-Quran dan juga sunnah kan. So Al-Quran dan sunnah ni dia membimbing kita untuk berfikir secara benar, terutamanya macam kita tahulah Tuhan yang menciptakan kita, jadi dia sendiri tahu apa kekurangan dan kelebihan kita, betul tak? Jadi dengan Al-Quran dan juga sunnah ni bolehlah membimbing terutamanya umat Islam untuk berfikir secara benarlah, secara betul. Contohnya macam pengharaman arak. Kita tahulah dengan ilmu wahyu macam ada dalam Quran sebut kenapa kita tak boleh minum arak, kenapa kita tak boleh mencuri, kenapa kita tak boleh melakukan zina. Semua tu disebut dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran ni datang daripada Tuhan kita sendiri sebab dia tahu kita ni manusia yang orang kata ada kelemahan dari segi berfikir. Bila adanya ilmu wahyu ni, dia dapat bimbing kita untuk melakukan kebaikan. Macam tu saya faham. Okey, betul-betul. Maksudnya wahyu ni pendek katanya dia paling benar. Jawapannya ada tadi Syikin dah nyatakan. Sebab tu saya nak awak membentangkan dengan kefahaman, bukan membentangkan sekadar untuk bentang. Kalau tak faham pun tak apalah, teruskan aja lah, tak nak. Sebab kefahaman anda itulah yang akan melimpah kepada kawan-kawan yang mendengar ni. Tambah pula kalau kawan-kawan yang berada kat sini memang dah buat bacaan awal. Sebab kalau kita tak bincang, kita susah nak proses ilmu tu. Betul tak? Memanglah dah ada slide, memanglah ada buku teks kita baca kan secara PDF tu semua. Tapi kalau kita tak membincangkan, ilmu tu kekal kaku. Tak dapat kita nak guna ilmu tu dalam kehidupan kita. Jadi yang dinyatakan tadi itu kenapa ilmu wahyu yang paling tinggi? Sebab ilmu wahyu ni lah yang paling benar sebab dia daripada Allah. Maka apa sahaja ilmu yang bawah ni, ilmu ilham ke, ilmu empirikal ke, kalau dia bertentangan dengan ilmu yang wahyu tu, kita tahu ada kesilapan dalam ilmu yang bawah ni. Clear Faham ke tak faham tu? Yang lain faham tak? Faham Okey baik. Kalau macam tu kita pegangan agama orang Muslim dan percaya kebenaran ilmu wahyu beyond logik meskipun ilmu empirikal berkembang pesat. Saya nak bagi contoh mudah. Terima kasih Evina. Saya nak bagi contoh mudah. Bila mana orang macam menidakkan kepentingan ataupun hikmah makan madu. Betul tak makan madu? Kan dalam Quran, dalam wahyu cakap madu tu menjadi syifa, menjadi ubat kepada manusia tau. Ni bukan manusia Islam saja. Awak kena ingat, Al-Quran dia bukan untuk orang Islam saja, dia untuk seluruh manusia. Jadi kalau macam orang kawan-kawan kita yang bukan Islam nak mengambil pedoman daripada Al-Quran pun tak ada masalah. Jadi dalam Al-Quran dah cakap madu tu datang daripada dibuat dekat dalam perut lebah. Dan apa sahaja yang keluar daripada perut lebah tu dia merupakan syifa, rawatan kepada manusia. Tapi dalam teknologi hari ni awak jangan terkejut kalau ada doktor-doktor yang tak bagi kita makan madu. Maksudnya makin menaikkan darah tinggi, makin menaikkan kencing manis. Jadi kita buat kajian lagi macam mana kajian sains bertentangan dengan ilmu wahyu. Wahyu kata madu tu memberi manfaat. Kenapa dalam kajian hari ni saya dapati orang yang kencing manis dia makan madu, makin teruk lagi kencing manis dia. Jadi kat mana silap? Definitely bukan silap pada wahyu, mesti silap pada manusia ataupun pada madu tu sendiri. Mungkin madu tu bukan real madu yang dinyatakan dalam Quran. Madu yang dah dicampur gula, yang dah dicampur sirap, yang dah dimasuk di proses-proses ataupun kita kata madu tiruan. Madu tiruan memang tinggi gula.
Jadi kalau ikutkan betul-betul kajian kawan saya dalam bab madu ni, dia buat dekat tikus yang obese, tikus yang dah diberikan kencing manis kita kata, dia berikan madu, tikus tu punya tahap kencing manis makin kurang. Jadi maksudnya itu yang tadi kita kata, ilmu wahyu tu paling tinggi, dia memberikan kita panduan dan memberikan kita petunjuk kat mana dalam cara sistem hidup kita dan cara kajian kita yang tersilap. Macam itulah. Jadi baik, kita teruskan. Tak boleh lama-lama kat sini, ada satu lagi kumpulan kan nak bentang. Okey, baik, teruskan. Okey lagi. Okey, logik dan penghujahan. Sila. Shikin kalau boleh jangan baca Shikin. Shikin terus ambil straight to the point. Apa point dia untuk slide ni? Boleh dengar saja? Hello? Ya. Boleh dengar sebab saya ada masalah live, jadi saya risau takut ada tak dengar suara ke, ataupun saya pun tadi tak ada dengar suara yang berkata. Sekarang ni Marisa ke yang akan bentang? Ya Ustazah, Kak Marisa yang akan bentangkan. Okey, sila. Ya, silakan Marisa. Logik dan penghujahan. Seperti apa yang Anwar dah explain dari awal tadi, maksud logik adalah perkataan dinamika itu logos, dan juga bermaksud kalimah. Hello? Ya, teruskan. Ya, dengar. Terus je, cakap dengan yakin. Silakan. Macam dah tak dengar pula ya. Tu saya seorang yang tak dengar. Yang tadi dengar, yang sekarang ni dia belum cakap. Dia dengar ke? Dengar. Saya ada masalah lain. Tak apa, Marisa bentang je. Kita dengar. Sebenarnya kalau sampai sorry ya. Kalimah, dan baturan dan ta'akul. Logik juga ialah cabang falsafah yang difinasikan sebagai kajian-kajian prinsip-prinsip keakhiran yang betul. Itu logik juga dia menelaah hujah-hujah ataupun pendapat bagi tujuan untuk membezakan antara penaklukan yang baik ataupun buruk, dengan biasanya menyangkut kriteria normatif untuk dan demonstrasi yang sah. Seterusnya penghujahan. Penghujahan sendiri daripada tulisan ada satu kesimpulan yang kita cuba buat daripada premis yang kita sebut. Ada satu kesimpulan iaitu pernyataan itu semua manusia adalah anak. Perspektif adalah ialah manusia. Dari kesimpulan kita itu maksud perspektif ialah tanah. Next. Boleh saya next slide? Ya, teruskan. Kita ada dua kaedah, iaitu kaedah didaktik dan juga kaedah empirik. Okey, so kaedah didaktik. Maksud didaktik ni berasal daripada bahasa
yang bermaksud juga, iaitu daripada. Dan lesure bermaksud memimpin ke arah. Ini bermaksud untuk memimpin sesuatu kepada memimpin sesuatu kepada satu kesimpulan. Kaedah didaktik ni sebenarnya kalau satu kaedah ini sebenarnya digunakan kaedah ini sebenarnya menggunakan suatu teori untuk bagi semua itu faham sesuatu benda. Contohnya menjadikan seseorang itu daripada sebelum-belum daripada teori-teori yang sudah ada dan menghalang seseorang Dah terputus ke apa tu? Tak dengar lah tu? Boleh tak ahli grup yang lain cover? Saya rasa saya tak jelas sangat, kesian kawan-kawan yang lain. Tentang didaktif dan juga induktif ni, bahagian penghujahan. Okey Ustazah, apa yang saya faham, hujahan di mana kesimpulan wajib ditarik daripada premis. Maksudnya macam kita cakap tadi lah, premis yang slide sebelumnya ni, premis satu iaitu semua manusia fana, ataupun premis 2, Socrates adalah manusia, dan juga kesimpulan yang dapat dibuatkan adalah Socrates fana. Kesimpulan khusus ni dibuat daripada pernyataan umum yang itu semua manusia fana. Okey, manakala untuk induktif, penghujahan di mana kesimpulan nampaknya berkemungkinan ditarik daripada premis dan kesimpulan umum dibuat daripada pernyataan khusus. Nah, contohnya macam mana? Okey, ini kita cakap tentang penghujahan penghujahan, bagaimana kita nak berhujah. Dalam berhujah ni, pastikan hujah kita tu betul, baru kita akan dapat kesimpulan yang betul. Kalau hujahnya itu dah tak betul, kesimpulan kita pun akan sengit lah, akan serong. Jadi umpama contoh, selain daripada contoh semua manusia fauna, apa contoh satu premis ataupun satu keadaan, apa contoh lain? Mungkin saya boleh guna teori Darwin yang mengatakan yang manusia ni berasal daripada monyet. Itu untuk induktif ke deduktif tu? Induktif, bagus Marisa. Okey. Darwin kata manusia datang daripada monyet, berasal daripada monyet. Itu premis yang pertama. Lepas tu? Premis kedua. Ya, Ustazah? Premis tu sendiri kena benar. Kalau premis tu sendiri dah ditolak, dia takkan menghasilkan kesimpulan yang benar. Itu poin dia. Jadi antara deduktif dengan induktif tu, deduktif tu dia bermula dengan kebenaran. Tetapi induktif tu dia bermula dari kemungkinan. Itu beza dia. Jadi deduktif ni, awak kena bayangkan macam kau tulis dalam nota awak tu kan, tulis macam dalam bentuk segitiga terbalik. Satu premis yang umum, contohnya semua makhluk akan mati di hari kiamat nanti kan. Itu kita ambil mana kebenaran tu daripada Wahyu. Apa lagi Wahyu kata? Semua manusia akan dibangkitkan semula, kita katakan. Jadi mahfuzah ni manusia. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya mahfuzah juga akan dibangkitkan. Clear tak? Jadi kat situ kita tarik, nampak tak perkataan wajib ditarik dari premis. Sebab apa? Sebab premis yang atas tu dah betul-betul sah, betul-betul valid. Itu yang tadi kita cakap tentang hierarki ilmu tu. Jadi deduktif tu dia bermula daripada satu kenyataan umum yang benar tetapi kita simpulkan. Sebagai contohnya kenyataan umum yang benar lagi. Kita kata berusaha pasti berjaya. Lepas tu kita kata Syikin seorang yang kuat usaha. Lepas tu, boleh tak kita buat kesimpulan Syikin pasti berjaya? Boleh tak kita cakap macam tu? Boleh. Boleh ke tak boleh?
Boleh ke tak boleh? Apa sandaran kita? Tiba-tiba Syikin berniaga dia tak berjaya. Macam mana kita nak buatkan kesimpulan ni betul? Jadi dia bergantung kepada usaha, apa maksudnya? Apa maksud kejayaan? Faham tak ni? Jadi dalam Quran kata ataupun wahyu cakap manusia yang beriman ataupun manusia yang bertakwa kepada Tuhan ni, apa sahaja keadaan dia baik. Apa sahaja keadaan dia ialah berjaya. Jadi definition of berjaya pula kita kena settlekan. Ada setengah orang dia kata berjaya tu banyak duit. Ada setengah orang kata dia berjaya tu ialah glamour, follower dia beribu-ribu. Faham Clear tak tu? Jadi didaktif tu dia mesti daripada pernyataan yang pasti benar, kemudian dia semakin kecil membuat kesimpulan yang benar juga. Itu yang pertama. Okay, kalau induktif, dia premis dia bermula daripada satu agakan, hipotesis. Maksudnya kita kata kesejahteraan anak-anak, ini hipotesis yang awak agakkan berkaitan dengan tahap kewangan mak bapak. Contoh, satu hipotesis, satu agakan. Agak-agaknya lah kan kesejahteraan anak-anak ni berkait rapat dengan tahap kewangan mak ayah. Belum tentu lagi betul. Dia berkemungkinan sahaja. Maka kita pun buatlah kajian-kajian. Oh, baru kita akan nampak. Oh, rupa-rupanya betul lah ada kaitan sikit tapi tak sepenuhnya. Ada faktor-faktor lain juga yang mempengaruhi kesejahteraan anak-anak. Jadi pendek katanya saya nak membezakan didaktif ni ialah bermula daripada satu premis yang pasti benar, yang memang benar, tetapi induktif ni akan memberikan kepada kita kemungkinan. Boleh sahaja kemungkinan itu kita terima, boleh sahaja kemungkinan kita itu ditolak. Dalam kajian-kajian yang bersifat kuantitatif, banyaknya bersifat logik induktif ini. Clear tak tu? Faham tak? Sudah faham. Faham Jadi buat dekat nota awak tu, didaktif tu ialah segitiga terbalik. Induktif tu segitiga betul. Maksudnya daripada satu premis yang khusus kepada satu premis yang umum. Jadi berdasarkan hipotesis kita tadi, kesejahteraan anak-anak berkaitan dengan tahap kewangan mak ayah, maka kita boleh, kalau betul dalam kajian kita tu, research metodologi kita betul, mungkin kita buat kesimpulan. Memang betul kesejahteraan anak-anak kat UiTM ni ada pengaruh yang tinggi ataupun pengaruh yang signifikan terhadap dengan tahap kewangan mak ayah. Macam tu lah. Tapi induktif dia boleh berubah-ubah. Mungkin pada hari ini hipotesis ini benar. Tahun akan datang hipotesis itu ditolak. Tapi didaktif disebabkan premis ni memang dah premis umum, betul. Rata-rata pun datanglah tahun macam mana pun itulah keadaan dia. Jadi didaktif ni lebih stabil dia punya tahap kebenaran dia, tapi induktif tu kestabilan kebenaran yang kita akan jumpa tu ialah akan berubah-ubah. Okay, clear dalam kajian nanti kalau kita terlibat dengan final year project, buat research ke apa benda, banyak kita buat yang edar data soal selidik tu semua tu lebih kepada kaedah induktif tu lah. Untuk mengkaji hipotesis kita tu boleh diterima atau tidak. Okay, bagus. Baik, teruskan. Ada lagi tak? Okay, induktif tadi kita dah cakap. Okay, logik moden. Alhamdulillah. Okay, cepat. Okay, logik moden muncul di zaman moden era sains dengan metod induksi sebagai metodologi asas. Penakulan secara induksi dimulai daripada kes-kes khusus hingga meningkat kepada perumusan kesimpulan secara umum. Metod kajian induksi adalah dalam bentuk mengkaji sebahagian fakta atau sampel-sampel yang tertentu sahaja yang boleh dikaji. Kemudian penakulan ataupun kesimpulan dibuat secara menyeluruh dengan menyeliputi objek-objek yang dikaji atau tidak dikaji. Jadi maksudnya adil tak logik moden ni? Berdasarkan kefahaman awak terhadap slide ni, adil tak? Maksudnya betul benar ke logik moden ni? Maksudnya sorry Ustazah. Ya. Maksudnya macam mana Ustazah tadi? Maksudnya logik moden ni kita boleh terima tak sebagai satu sandaran utama dalam mencari penghujahan kita tu? Boleh Ustazah. Contohnya dalam macam tadi ilmu empirikal kan, ni geografi ataupun sains. Jadi logik moden ni diguna pakailah untuk kita
mengadaptasi ilmu tu untuk mencipta teknologi baru. Okay, logic moden ni dia muncul di zaman moden iaitu era sains dengan metod induktif sebagai metodologi asas. Logik moden ni sebenarnya dia berunsurkan empirical ataupun induktif sebabnya dia bermula dengan pengalaman dan pengamatan serta dikaji. Jadi kenyataan Marisa ni bertentangan dengan apa yang Anwar cakap dan saya bersetuju dengan Marisa. Macam ni logik moden ini dia timbul pada zaman falsafah barat. Dan bila kita cakap falsafah barat ni dia menolak unsur-unsur kerohanian dan juga ketuhanan. Tetapi apa sahaja pernyataan yang dia jumpa, contohnya dia buat kajian, lepas tu dia mengkaji satu keadaan saja, lepas tu dia kata manusia datang daripada beruk. Dan boleh jadi dia jumpa tu memang orang-orang zaman batu yang dia terus buat kesimpulan semua manusia daripada beruk. Sebenarnya salah macam tu, faham tak? Logik moden ni dia mengkaji sebahagian sahaja tetapi dia buat perkara yang dia generalisasikan kesimpulan yang sebahagian itu kepada semua. Faham tak? Jadi kalau dia buat kajian kat tempat dia mengatakan bahawa duit tu yang menjadi faktor utama manusia jadi sejahtera, dia akan generalisasikan semua orang yang lain pun dianggap sebagai memerlukan duit untuk sejahtera. Clear tak? Itu logik moden. Sebab awak kena faham, bila moden saja dia memang sangat mementingkan akal dan tak ada masalah bab tu. Tetapi kita bermasalah dengan logik moden ni apabila dia menolak unsur ketuhanan dan juga kerohanian. Dalam pendek katanya, dia menolak sumber wahyu tadi tu. Itu dia point dia. Boleh Saya kena ringkas kat sini sebab kita ada satu lagi kumpulan nak present. Tapi saya mohonlah supaya kalau awak tak faham memang kena tanya betul-betul sebab logik ni foundation dalam ilmu falsafah. Kan kita cakap tadi tentang nak cari kebenaran tapi kalau bab logik pun kita confuse lagi, kena tanyalah. Saya tak naklah student saya tak faham. Benda ni bukan untuk periksa saja, memang untuk kehidupan kita. Jadi macam contoh kita katakan, kita dapat satu premis, vaksin menyebabkan semua orang terlindung daripada sakit yang teruk contohnya. Itu ialah satu premis, tak boleh digeneralisasikan. Ada orang yang kena vaksin dia dapat kesan yang teruk. Maksudnya macam tu. Jadi ilmu dalam ilmu moden ni tak boleh digeneralisasikan. Mungkin fokus kepada kelompok tertentu saja. Faham Sebab banyak dari sudut keilmuan kita hari ni dah terpengaruh ataupun dah terkena dengan pemikiran logik moden ni. Itu yang kita nak betulkan balik tu sebab kita ada sumber wahyu. Okay, clear clear ke tak clear ni? Boleh? Boleh Okay, bagus. Okay, bagus. Okay, baik. Seterusnya, slide yang seterusnya. Falasi ni apa benda pula falasi? Cepat silakan. Siapa yang bentang satu lagi point tentang logik ni falasi. Kita kena kenal juga falasi. Kita dah kenal induktif, deduktif. Falasi ni apa pula? Ustazah, falasi yang saya faham ni adalah daripada sumber daripada akal yang tidak sihat. Pemikiran yang tidak sihat bermaksud dia ikut pemikiran dia sendiri tanpa didasarkan oleh ilmu wahyu dan juga ilmu daripada ilmu ilham itu sendiri. So ilmu wahyu dan ilmu ilham ni dia tolak, dia guna ilmu akal semata-mata dan ianya lebih kepada pendapat dia, tidak didasari oleh ilmu wahyu dan juga ilmu ilham. Okey, pendek katanya falasi ni ialah kesilapan dalam berfikir. Macam mana boleh tersilap dalam berfikir? Sebab tak berlandaskan ilmu tadi itulah. Tidak berlandaskan ilmu sama ada ilmu wahyu ke, ilmu dari sudut empirical ke ataupun ilmu dari sudut akal. Dia tak berlandaskan kepada wahyu. Sebagai contoh, kalau kita faham bahawa harimau dengan singa ni ialah binatang yang liar, yang ganas. Itu satu statement kan? Satu hujah. Okey, harimau dan singa ialah binatang yang ganas.
bentuk kucing macam singa dan juga harimau. Boleh tak kita buat kesimpulan bahawa kucing juga ialah binatang yang ganas? Tidak, doktor. Tak boleh. Tak boleh sebab maksudnya dah berlaku kesilapan dalam berfikir. Maksudnya memanglah bentuk rupa kucing tu macam harimau. Tetapi ada ciri-ciri yang lain yang membezakan kucing tu dengan harimau. Jadi falasi berlaku apabila premis yang tengah-tengah ataupun statement yang nombor 2 ni tidak benar. Tidak benar berdasarkan apa? Sama ada tidak benar berdasarkan ilmu empirikal ataupun tidak benar berdasarkan ilmu wahyu. Okey, contoh yang lain saya ambil contoh kat sini ialah sebagai contohnya ialah Abu tidak mahu belajar falsafah kerana tidak mahu membuang masa mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat. Itu ialah falasi dalam berfikir. Okey. Bila falasi, kenapa ayat itu dikatakan falasi? Salah, silap fikir. Sekali lagi saya contoh ayat tadi tu. Abu tidak mahu belajar falsafah kerana tidak mahu membuang masa mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat. Kat mana falasi dia dalam ayat tu? Kat mana silap dalam ayat tu, dalam statement tu? Tidak bermanfaat. Mempelajari. Tidak bermanfaat. Okey, kenapa awak kata ayat itu yang dianggap sebagai salah? Yang kita boleh argue balik, betul ke falsafah tak bermanfaat? Betul tak? Jadi berlaku kesilapan dalam berfikir ataupun kita kata Siti tidak akan berjaya kerana dia seorang anak yatim. Kat mana falasi dalam berfikir? Tak berjaya. Tidak berjaya sebab dia anak yatim. Apa kaitan tidak berjaya dengan anak yatim? Apa kaitan dia? Jadi kadang-kadang kan dalam ini membuatkan kita menyemak semula kepercayaan yang kita ada. Saya dulu tak sekolah agama, sebab itulah saya macam ni. Saya dulu mak ayah saya macam ni, sebab itulah saya macam ni. Jadi sebab akibat yang salah tu. Yang macam kita kena semak semula. Kenapa agaknya kamu macam ni? Sebab saya ni orang miskin. Sebab saya dulu golongan B40. Betul ke? Betul ke macam tu? Sebab kadang-kadang ada chop-chop label yang diberikan kepada kita disebabkan apa ni? Salah berfikir. Bukan orang lain pun yang berikan label tu. Kita yang berpegang kepada satu statement yang salah. Itu fungsinya kita belajar ilmu logik tu untuk semak balik kepercayaan kita ni. Kepercayaan kita, kata-kata diri kita kepada diri kita, betul ke apa yang kita cakap ni benar ataupun sebenarnya falasi dalam berfikir. Okey? Okey, yang ni kita setakat tu boleh tentang falasi ni, poin dia ialah silap dalam berfikir bila statement yang kita berikan tu tidak tepat, tidak benar. Okey, jom teruskan slide yang seterusnya. Dah habis dah. Okey, baik. Seorang buat kesimpulan tentang logik ni. Apa poin utama dalam logik ni? Okey, sekejap saya nak tengok. Dalam logik ni ada beberapa perkara yang mesti dapat. Saya salin balik semula kat sini. Ini poin lah yang mesti dapat dan saya harap selain daripada slide yang dibentangkan oleh kawan-kawan kita dalam kumpulan ni, saya mengharapkan juga awak baca buku teks yang secara online tu yang saya ada minta awak belikan kan, PDF. Saya pun beli juga tu buku tu. Walaupun ada satu bab yang saya tulis. Jadi itu penjelasan dia lebih banyak lagi dan kalau tak faham tolonglah tanya. Okey, jom kita semak kat sini. Logik, faham tak maksud logik? Definisi logik tadi dah clear kan? Tentang sesuatu yang apa dia Anwar yang awak bentang tadi tu? Apa satu poin utama dalam definisi logik ni? Ringkas saja, just nak recap balik. Anwar cepat sikit. Logik. Ustazah. Ya. Apa dia? Okey, baik. Sorry, saya tu off mic. Okey, baik. Okay. Macam kita cakap tadilah, macam saya terangkan tadi, logik ni dia lebih kurang kepada macam cara kita berfikir secara rasional ataupun kita membuat sesuatu kesimpulan dalam kita menyatakan hujah. Itu yang saya faham lah. Okey, jadi ada beberapa keadaan kepentingan tu saya tak nak ulas lagi tapi poin utama dalam logik ni, sebelum kita nak membentuk satu kesimpulan, pastikan premis kita tu benar. Kalau premis kita salah, kesimpulan kita juga salah. Yang itu ada kaitanlah dengan didaktif, induktif, silogism dan juga falasi. Jadi saya mohon baca
Sekali lagi saya cakap baca betul-betul, kalau tak faham tolong tanyakan. Dalam Telegram kita boleh berfungsi 24 jam sehari, boleh je tanya saya. Dan saya rasa sampai situ saja. Saya ucapkan terima kasih kepada kumpulan yang pertama yang membentangkan tajuk logik. Alhamdulillah. Seterusnya saya terus panggil kumpulan yang kedua yang akan membentangkan tajuk insan, konsep insan. Okey, baik. Tahniah dan juga terima kasih kepada Anwar dan rakan-rakan. Sekarang saya jemput kumpulan yang kedua. Siapa yang akan bentangkan? Konsep insan ni dia agak mudah lah, agak macam tidak begitu teknikal macam logik tadi. Mungkin kita boleh pergi laju. Saya harapkan kumpulan jangan baca slide. Terus nyatakan apa yang penting dalam slide tu. Mana okey. Dah ke? Dah ada ke? Dengan kumpulan yang kedua ni. Siapa ketua dia? Kumpulan yang konsep insan ni? Suara saya tak dengar ke? Tak ada siapa yang menyahut pun. Oh, dia buat slide baru. Assalamualaikum. Ada nampak tak slide saya? Nampak slide cantik. Teruskan. Ya, saya mula sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan kedua yang membentangkan tajuk bab 4, konsep insan dan pembinaan insan sejahtera. Kumpulan kami terdiri daripada Ani Suraya, Nurin Zahira, Nur Alisha dan saya Suratul Wahidah. Saya mulakan pembentangan saya dengan asal usul manusia. Sedalam Al-Quran, dia digambarkan manusia yang pertama iaitu Adam alaihissalam dicipta daripada tanah. Adam alaihissalam dicipta daripada dengan sifat yang sempurna dalam bentuk manusia sebagaimana yang diberitahu dalam Al-Quran. Okay, pendapat yang kedua adalah teori Darwinism. Teori ini dia memberitahu segala alam haiwan adalah berasal daripada satu sahaja. Kemudian dari asal yang satu itu dia berkembang menjadi pelbagai mengikut keadaan sekeliling, termasuklah manusia. Okay, pengertian manusia dan insan. Manusia adalah makhluk kejadian Allah SWT yang mempunyai tugas dan amanah yang besar. Insan merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang dianugerahkan oleh Allah SWT akal fikiran. Okay, manusia dari aspek istilah adalah ia membawa maksud homo makhluk yang mempunyai budi. Kemudian manusia juga adalah dipanggil rational animal, iaitu haiwan atau makhluk yang berfikir. Okay, seterusnya penciptaan manusia menurut ahli falsafah. Ahli falsafah yang pertama ialah Socrates. Dia berpendapat bahawa manusia sebagai zon politikon iaitu haiwan bermasyarakat. Manusia dirumuskan sebagai yang pertama Homo sapien, yang kedua Homo faber, yang ketiga Homo economicus, yang keempat Homo religious dan yang kelima ialah Homo leguin. Okay, ahli falsafah yang kedua adalah Martin Buber. Dia berpendapat bahawa manusia adalah sebuah kewujudan atau memiliki potensi yang dibatasi oleh alam semesta. Manusia juga berpotensi untuk menjadi baik dan jahat bergantung kepada mana satu sifat yang lebih besar dalam diri mereka.
Ahli falsafah yang ketiga adalah René Descartes, iaitu bapa falsafah barat moden. Beliau terkenal dengan ungkapan aku berfikir maka aku ada. Jadi manusia, dia melihat manusia mempunyai dua bahagian, iaitu jiwa dan juga material. Akal mempunyai kedudukan yang amat penting untuk membezakan antara manusia dan juga binatang. So kat sini beza manusia dan binatang adalah manusia dikurniakan akal, manakala binatang tidak dikurniakan akal. Okay, ahli falsafah yang terakhir adalah Max Scheler. Dia menyebut manusia sebagai Das Kranketier, iaitu haiwan yang sakit dan selalu bermasalah dan gelisah. Saya teruskan dengan pendapat penciptaan manusia daripada pendapat ahli sains. Yang pertama adalah pandangan barat. Pandangan dia menurut kepercayaan zaman Yunani kuno, alam dan manusia diciptakan oleh dewa yang mengetuai masyarakat. Kepercayaan ini turut ditemukan pada tamadun Mesopotamia, India dan Mesir Purba. So, kebanyakan tamadun-tamadun ni dia mempunyai dewa sembahan yang banyak. Jadi manusia tak dianggap signifikan. Dalam pada tamadun ni manusia hanya diperlukan, mereka hanya memerlukan manusia untuk melakukan ritual dan pengorbanan kepada mereka saja. Jadi wujud manusia ni tidak berapa penting. Kemudian ahli sains yang kedua, ahli sains yang seterusnya ialah Aristotle. Aristotle berpendapat bahawa dewa-dewa yang dipercayai oleh generasi sebelumnya tidak tepat dan bertentangan dengan rasional. Walau bagaimanapun, ahli falsafah zaman ini masih lagi menerima perspektif mistik mengenai Tuhan. Jadi mereka percaya bahawa manusia diciptakan oleh dewa tetapi melalui pemahaman yang berbeza. Ahli sains seterusnya adalah Plato. Dalam karya beliau bertajuk Republic, dewa-dewa ni bereksperimen dengan logam bermula daripada emas dan berakhir dengan besi untuk menciptakan manusia. So rumusan dia kat sini, manusia, pendapat Plato, dia merumuskan bahawa manusia dicipta daripada besi. Kemudian tasawuf masyarakat barat mula mengalami perubahan apabila ajaran agama Nasrani yang didasari kepercayaan kepada Tuhan untuk menggantikan kepercayaan mereka terhadap dewa-dewa. Pada pendapat Newton pula, beliau menemukan hukum graviti dan menyimpulkan bahawa graviti menyebabkan bulan, matahari dan planet tetap beredar dekat orbit dia dengan sendirinya. Saya Datuk, kalau dapat ringkaskan saya Datuk. Ya saya. Kalau dapat ringkaskan, jangan baca satu-satu. Jangan baca satu-satu, nanti tak sempat kawan lain bentang. Okey. Sekejap. Okey, walau bagaimanapun masyarakat barat masih tak percaya dengan kekuasaan Tuhan, tetapi pandangan mengenai hakikat alam dah tak sama dengan pandangan gereja. Okay, yang seterusnya, pada hujung abad ke-18, ateisme telah menjadi agenda kebijakan negara Eropah. So, pada abad ni, kemajuan sains dan teknologi melahirkan semangat autonomi baru kepada manusia untuk membebaskan diri daripada Tuhan. Jadinya tokoh pada zaman ni dia cenderung kepada falsafah logical positivisme dan logical empirisme, iaitu rasional.
dan data empirikal dijadikan sumber utama. Menurut falsafah yang lain iaitu Karl Marx, Okey, jap. Friedrich Nietzsche, Okey, apa kesimpulan yang awak boleh buat tentang ahli falsafah barat bila bercakap tentang manusia? Ahli falsafah barat. Apa persamaan pernyataan mereka semua? Apa persamaan dia? Mereka percaya bahawa manusia ni dijadikan daripada sesuatu dan macam ni, dalam penciptaan manusia ni ada dewa-dewa dia. So dewa-dewa tu yang menciptakan manusia. Dan bila, okey bagus, dan bila makin maju dan bila makin berlanjutan masa tu, orang barat mula menolak kewujudan Tuhan dalam penciptaan manusia. Jadi penciptaan manusia tu disandarkan kepada benda-benda lah, disandarkan kepada hukum graviti, disandarkan kepada besi dan sebagainya. Jadi poin persamaan yang paling utama sekarang ni dalam falsafah barat ialah menolak fungsi dan juga peranan Tuhan dalam penciptaan manusia. Boleh saya ringkaskan macam tu? Okey. Ambil terus, okey. Teruskan kepada subtopik yang seterusnya. Kejadian manusia daripada perspektif agama. Yang pertama, agama Islam. Manusia pertama diciptakan oleh Allah SWT. So daripada Adam, Allah menciptakan Hawa dan kemudian daripada kedua-duanya berkembang biak, zuriat dan keturunan manusia sehingga ke hari ini. Jadi dalam Al-Quran ada cerita proses terperinci penciptaan manusia daripada tanah. Yang kedua adalah daripada perspektif agama Kristian. Dalam kitab suci Bible, dia menerangkan bahawa manusia pertama diciptakan oleh Tuhan daripada tubuh tanah. Dia lebih kurang macam agama Islam tadi. Tetapi untuk perspektif agama Kristian, Nabi Adam disebut sebagai ketika itu Tuhan membentuk manusia dari debu tanah dan menghembus nafas hidup ke dalam hidungnya. Mereka juga mempercayai kehidupan di alam akhirat selepas kematian. Manusia dilahirkan ke keadaan berdosa dan dosa ini dikenali sebagai dosa warisan, iaitu dosa yang dilakukan oleh Adam. Jadi untuk agama Kristian, pensaliban Yesus tu adalah lambang pengorbanan suci untuk melepaskan manusia daripada dosa warisan. Okay, yang seterusnya adalah daripada perspektif agama Buddha. So kejadian manusia menurut agama Buddha, di dalam Agana Sutta, Digha Nikaya, Sutta Pitaka, Tipitaka dapat dibaca. Yang di atas ni dia punya kitab-kitab dapat dibaca bahawa bumi kita ni semua terdiri daripada air dan gelap gelita. Jadi makhluk-makhluk tu dia tak dapat nak bezakan antara lelaki dan perempuan. Tetapi mereka memiliki tubuh yang bercahaya, hidup melayang-layang di angkasa. Jadi ini selepas itu tanah dan sarinya muncul daripada dalam air. Kemudian tubuh mereka memadat dan bentuk yang indah dan ada buruk sesuai dengan takaran mereka makan sari tanah. Maksudnya daripada cahaya tadi, lepas tu dia macam memadat daripada tanah dan kelama-lamaan tubuh badan mereka terdapat jelas perbezaan dan boleh membezakan antara lelaki dan juga wanita. Okey, tak apa. Ringkaskan. Terus. Okey, yang terakhir adalah daripada perspektif agama Hindu. Proses penciptaan manusia adalah sari dari panca maha bhuta, iaitu 6 jenis rasa.
Okay, manusia pertama dalam ciptaan Tuhan dalam ajaran Hindu adalah Swayambhu Manu, yang bermaksud makhluk berfikir yang mengembangkan dirinya sendiri. Jadinya kelahiran manusia dalam perspektif agama Hindu adalah kelahiran dan kehidupan manusia dianggap sebagai malapetaka dan penderitaan. So falsafah Vedanta iaitu falsafah daripada agama Hindu, dia berpendapat bahawa manusia akan terlepas dari penderitaan ini apabila insaf sedalam-dalamnya, bermaksud mereka bertaubat sedalam-dalamnya bahawa jiwanya sebahagian daripada Tuhan dan akhirnya manusia itu mati dan dia tidak akan dilahirkan semula. Seterusnya saya akan serahkan pembentangan kepada Anis. Saya akan terangkan tentang hakikat insan menurut pandangan Islam. Al-Quran membincangkan secara meluas berkaitan konsep insan. Ia dapat dibahagikan kepada dua cara lah, iaitu memahami manusia dari sudut terminologi dan kedudukan serta potensi manusia. Okay, next. Okay, dimensi manusia dalam pandangan Islam ni terbahagi kepada 6. Manusia sebagai hamba Allah. Manusia sebagai hamba Allah tu ialah manusia tu wajib mengabdi dan taat kepada Allah dan tidak bersyiriklah, tidak menyentuhkan dan tidak terbatas pada ucapan dan perbuatan. Yang kedua, manusia sebagai al-anas. Okay, fitrah manusia sebagai makhluk sosial memerlukan kepada pasangan. So manusia perlu, sudah fitrahnya manusia perlu berkahwin lah macam tu untuk mengembangkan potensi dirinya agar berperan dalam masyarakat, iaitu melalui zuriat. Nombor 3, manusia sebagai khalifah Allah. Allah SWT memberi amanah kepada manusia sebagai khalifah di atas muka bumi ini untuk memanfaatkan alam kegunaan hidup sebagai contoh menjaga alam untuk kita terus hidup lah, terus hidup, mentadbir alam. Terus hidup, okey. Mentadbir, okey. Mentadbir tu. Okey, yes, manusia sebagai Bani Adam. Keturunan Bani Adam menitik beratkan pembinaan hubungan manusia antara saya boleh hide tu tak? Share your screen tu. Hide, okey, je. Okey. Sesama manusia kerana berasal daripada keturunan yang sama. Okay. Manusia sebagai al-insan pula merujuk kepada potensi yang dikurniakan Allah, iaitu berkomunikasi dan kemampuan memperoleh ilmu. Okay. Manusia sebagai makhluk biologi pula, Bashar ni bermaksud makhluk biologi yang terdiri daripada unsur fizikal yang berkembang biak, mengalami fasa pertumbuhan dan perkembangan serta memerlukan makanan untuk hidup dan akhiri dengan kematian. Okay, next. Okay, hakikat kejadian insan menurut Islam. Buat kesimpulan terus, apa hakikat di Islam, cakap macam mana, seterusnya macam mana. Jangan baca satu-satu Anis. Okay, kejadian insan menurut Islam, Muslim perlu bertanggungjawablah dengan kerendahan rohani dia dengan jasad. So macam seorang tu perlulah macam memenuhi kedua-duanya rohani dan jasad. Okay, kejadian insan menurut Kristian dan Barat pula, manusia tidak diciptakan sebagai lelaki dan perempuan kerana Tuhan nak manusia tu hidup sebagai seorang isteri. So macam ada pasangan lah. So macam tidak terfokus pada satu individu saja. Okay, kejadian pada Hindu pula, mereka mendakwa manusia ni adalah makhluk yang kejadian insan menurut saya, ini belum cepat sangat pulanya kawannya pun. Tadi kejadian insan menurut Hindu sama dengan kejadian insan menurut Islam. Dia ada
ada ada dua elemen iaitu fizikal dan rohani, cumanya membezakan dia oleh mereka mendakwa manusia berasal dari satu makhluk kosmik yang memisahkan dirinya dan membentuk 4 golongan utama manusia. Okey. Nombor 4. Kejadian insan menurut Buddha mempunyai konsep kehidupan dan kesengsaraan penderitaan. Jadinya Buddha tidak menganggap bahawa konsep diri itu tidak wujud dalam diri manusia. Okey, sebab maksudnya dia tak menganggap sesuatu tu yang kekal lah. Okey. Kejadian insan menurut Confucius pula, aliran pemikiran tidak membincangkan tentang asal-usul kejadian insan tetapi memerihalkan tentang sinism, iaitu karakter dari kesatuan manusia dan alam. Okay, kewujudan manusia di dalam bukan hanyalah untuk hidup dan mati tetapi juga kehidupan selepas dilahirkan. Okey, seterusnya. Okay, matlamat penciptaan dalam Islam, menurut Islam, Islam meletakkan manusia pada kedudukan yang mulia lah berbanding dengan makhluk yang lain. Okey. Yang ni kita skip dulu boleh? Menurut Kristian Barat, okey. Skip ke mana, Puan? Skip terus kepada insan sejahtera tu. Ada tak insan sejahtera? Next. Ini masih lagi tentang matlamat kan? Matlamat manusia. Okey. Saya skip yang tu sebab dia berkaitan dengan asal usul manusia. Saya terus nak dengar pembentangan tentang insan sejahtera. Macam mana konsep insan sejahtera? Okey, saya sambung. Okey, konsep insan sejahtera ni, seseorang yang berkebolehan untuk berdaya saing. So pada masa sama, individu tersebut boleh mengimbangkan sifat kompetitif atau daya saing dia dan rendah diri dia dalam bekerjasama dengan orang lain untuk mencapai keharmonian dan kemakmuran. So matlamat pembangunan insan adalah untuk melahirkan manusia yang seimbang, harmoni di semua, meliputi aspek zahir dan batin. Okay. Untuk pembangunan insaniah, kita boleh tengok ada 4 aspek iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelek. So jasmani ni adalah fizikal. Intelek ni dia merujuk kepada tindakan kita untuk buat secara fizikal, manakala emosi dan rohani ni merujuk kepada batin kita, dalaman kita. Jadi kalau kita boleh menghayati ilmu jari ni, baru boleh menjamin keseimbangan pada perspektif zahir dan batin. So untuk first element adalah jasmani. So jasmani ni merujuk kepada fizikal kita, jasad kita. So jasad kita bersifat sementara. Jadi kita kena pastikan jasad kita dalam keadaan yang baik ataupun keadaan yang optimum atau sihat lah. So contoh untuk kita boleh melakukan apa yang disuruh oleh agama kita lah. Contoh kalau agama Islam, kita boleh solat dengan sempurna lah kalau kita dapat jaga fizikal dengan sihat. So untuk kedua adalah emosi. So emosi kita kena pastikan sentiasa dalam keadaan yang baik ataupun stabil supaya tindakan kita pada hari tersebut boleh memberi tindakan yang baik lah. Kalau emosi seseorang tu berada dalam keadaan marah ke, jadi benda tu boleh pengaruhkan dia punya kesejahteraan ataupun cara dia berfikir pada hari itu. So yang ketiga adalah rohani. Rohani adalah elemen roh yang kita kena isi dengan baik. So kita boleh balik kepada agama masing-masing sebab setiap agama pun ada letakkan syarat untuk kita penuhi ataupun kita laksanakan supaya roh kita atau rohani kita ni sentiasa baik atau sihat.
Okay, yang terakhir adalah intelek. So intelek ni kita perlu tambahkan ilmu kita ataupun knowledge dalam apa-apa maklumat supaya bila kita buat sesuatu tindakan tu kita boleh berfikir dulu dengan rasional dia betul tak ilmu ataupun knowledge yang kita ada tu. So kalau kita untuk konsep Zahiri ni kita tak boleh kurang satu aspek. So contoh kalau kita ada tubuh badan yang sihat, lepas tu rohani kita baik. Okey, tak apa, teruskan. Maksudnya empat elemen ni mestilah bersepadu kesihatan dia baru kita mencapai kesejahteraan, kan? Ya, Okey. betul. Okey, slide seterusnya. Okay, next. Kalau boleh saya nak terus kepada konsep insan sejahtera tu macam yang Nurin cakap tadi, 4 elemen tu mesti semuanya sihat, semuanya stabil dan sempurna. Terus tengok kepada cabaran. Cabaran nak menjadi insan sejahtera ni. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membentuk sesuatu cabaran, ada cabaran yang kita akan hadapi sebagai insan sejahtera, kelemahan umat Islam sendiri. Kita ambil daripada konsep apa orang kata majoriti lah agama Islam kita pada Malaysia, dekat negara Malaysia ni. Kelemahan umat Islam tu sendiri menghadapi cabaran sekeliling seperti ekonomi, perpecahan dapat sebagainya. Dan benda ni akan merangkumi dari aspek diri sendiri, masyarakat, negara dan juga global. So firstly, kita move kepada diri sendiri. Jati diri sendiri yang membentuk modal insan yang berguna diri sendiri untuk menjadi model insan yang berguna untuk masyarakat dan negara untuk masa akan datang lah. So next. Dalam aspek masyarakat pula, bila kita sebagai diri sendiri tidak mempunyai niat ataupun matlamat hidup yang tepat ataupun bergantung pada back to basic balik agama kita sendiri, so masyarakat yang mudah dipengaruhi dalam faktor negatif terutama dari negara barat lah. Kita secara logikal ni kita banyak pengaruh daripada negara barat, antaranya kurang sifat bersungguh-sungguh, kurang sifat malu, kurang jawab dan keruntuhan moral dalam diri sendiri. Rasuah yang berluas sekarang pun mempengaruhi untuk kita di sini membentuk masyarakat yang lebih baik lah. So next, antaranya adalah kurang sifat masyarakat, kurang jati diri dan pendirian yang bermaruah, sikap individualistik kita sendiri yang mementingkan kehidupan daripada barat dan kemajuan teknologi yang mempengaruhi semangat sendiri. Antaranya adalah tidak mengutamakan agama sendiri dan kehidupan sebagai Islam. Antara bagi pendapat saya pula, antara individu itu sendiri adalah kita tak mampu untuk menangani masalah kronik yang berkaitan dengan kesihatan mental, kekangan kawalan pengguna internet dalam kalangan. Saya applykan yang sekarang ni lah, doktor. Betul. Bagus. Dipengaruhi berikutan dengan negara barat. Daripada pendapat saya, bukan daripada negara barat saja. Sekarang ni pun kita, pendekatan kita kepada social media yang secara berluasa kan. Untuk kita nak kekang benda tu pun orang kata dah tak mampu sebab di luar kemampuan kita. Betul tak? So, betul. Kelemahan pencapaian akademik individu dalam membentuk insan sejahtera. Gagal membahagi masa dan aktiviti kebajikan. Kita ni selalu selesa dalam keadaan yang orang kata comfort zone untuk kita improve diri kita dalam nak jalankan amanah sebagai seorang pelajar lah. Sebab kita ni semua sekarang ni kita konsep sebagai pelajar kan. So saya ambil pendekatan yang paling terdekat lah. So pelajar ni berada dalam situasi selamat dan dia rasa dah selesa sangat untuk dia
orang kata back to basic untuk dia perbetulkan balik niat dia daripada diri sendiri, masyarakat dan membentuk negara dan global yang lebih meluas lah. So dalam konsep negara pula dalam konsep negara perbezaan pendapat dan perpecahan kaum. Kita sendiri tahu yang negara Malaysia ni terbentuk dari pelbagai kaum. Jadinya untuk kita memahami dan menghormati sesama kaum kita tu sendiri, saya rasa adalah juga percanggahan dan perbezaan pendapat untuk kita synchronize untuk kita membentuk satu masyarakat dan negara yang harmoni. Menguatkan untuk melahirkan negara yang aman dan harmoni itu adalah cabaran yang kita sendiri sebagai seorang insan nak membentuk sejahtera itu memang susah. Dan menerapkan jelas untuk memajukan negara, mewujudkan masyarakat yang berjiwa bebas untuk melahirkan negara yang baik. Next. Dari global pula yang lebih meluas, penggunaan dan pengaksesan internet itu sendiri yang berkembang giat telah melampaui batas kita sendirilah, dan berikutan dari sosial luar campur aduk dengan perangan itu sebagai contoh jenayah dari luar telah memperoleh kalau ialah sekarang ni orang kata dah zaman tular kan doktor, jadi kalau social media ni dia orang kata kita kena kontrol benda tu sendiri. Kalau benda tu akan memudaratkan kita, kalau macam contohnya daripada poin yang pertama peningkatan jenayah kan. Kalau kita tengok daripada negara luar, tapi kalau jenayah dia makin meningkat dan saya rasa daripada expect sebagai individu sendiri kalau dia ambil benda tu sebaik iktibar, tak apa ni dia ambil benda tu sebagai negatif. Ini benda tu dia menjadi contoh yang tidak baik untuk dia menerapkan dekat dalam kalangan kita pula. Macam itulah kan. So next, nilai moral berikutan dari video-video atau gambar seperti ini lah. Dan kemudian siswazah juga antara contoh berikutan negatif kepada pembentukan masyarakat untuk kita nak improve untuk jadi Islam sejahtera. So kesimpulannya. Okay, kesimpulan. Kesimpulannya adalah ini adalah pendapat saya lah. So pelbagai perlulah mengambil tindakan yang sewajarnya demi membentuk dan masyarakat yang sejahtera. Seterusnya untuk meresponskan impian negara yang harmoni dan aman damai. Justru itu pegangan agama dulu dan ketapan pendirian sesuatu individu perlulah diteguhkan insan yang berdedikasi dalam kalangan. Terima kasih. Okey, baik. Terima kasih kepada kumpulan yang kedua. Okey, saya nak bagi kesimpulan tentang dua-dua topik yang telah kita bincangkan pada hari ini. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada dua-dua kumpulan dan saya minta maaf lah ada pembentangan dan juga slide yang saya potong-potong kan. Tetapi alhamdulillah saya suka sebab saya nampak effort awak sebagai pelajar tu. Jadi sebelum saya nak komen sedikit sebagai penambahbaikan akan datang, saya saya nak komen tentang macam ni. Paling penting kita sebagai insan mesti sejahtera. Sebab insan yang sejahtera dia akan membentuk keluarga yang sejahtera, akan membentuk masyarakat yang sejahtera, negara yang sejahtera, dunia yang sejahtera. Jadi hiruk pikuk yang berlaku pada global kita hari ini dia bermula pada manusia tu sendiri tak settle. Apa faktor manusia tu tak settle? Iaitu tentang yang tadi Nurin dengan Elisha dan juga dua rakan yang tadi membentangkan kita ada 4 elemen dalam diri kita. Jerry tadi tu kan? Dan setengah orang ditambah satu lagi iaitu Jerry's social. Jadi 5 aspek ni dia kena sejahtera. Tak boleh sejahtera badan saja, rohani sakit. Tak boleh emosi sakit, badan sejahtera tak boleh. Jadi kesejahteraan ini sangat berkait rapat dengan cara fikir kita tadi. Kumpulan yang nombor 1 tadi bincang tentang logik. Banyak cara-cara fikir kita tentang asal usul diri kita, apa peranan kita, apa potensi diri kita, bagaimana kita nak mengadili diri kita dari sudut kelebihan dan juga kekurangan diri kita. Kalau tersalah dia akan menyebabkan 4 perkara ni terencat. Faham
Jadi sebab tu pentingnya kita menguasai cara berfikir yang betul dengan premis dan hujah yang betul sebagaimana kumpulan Anwar Bentang tadi tu tentang logik. Supaya inilah dia, supaya kita dapat mencapai insan yang sejahtera tu. Supaya kita tidak diganggu gugat oleh pemikiran-pemikiran yang salah. Tambah-tambah lagi kita ni berada di era media sosial. Tengok orang bahagia, maka kita pun meletakkan standard bahagia kena macam orang. Orang dah graduate, orang dah beranak, orang dah berkeluarga, kita pun rasa macam rendah diri. Yang rendah diri kita tu berpunca daripada silap fikir. Silap fikir tentang apa tujuan kita kat dunia ni, apa asal usul kita. Jadi maksudnya, kan? Macam mana Alisha? Dia berbalik pada niat dan diri kita sendiri balik. Dia reflect pada situ. Ya, yang pertama niat orang yang berkongsi dekat media sosial tidak sepenuhnya jahat media sosial ni kan. Dia menjadi platform untuk kita berkongsi ilmu, berkongsi kebaikan juga. Tetapi yang paling penting bagaimana kita shield, kita melindungi diri kita daripada pemikiran-pemikiran yang salah yang berleluasa masuk dengan adanya jaringan internet. Yang secara tidak sedar dia boleh mempengaruhi cara fikir kita. Sebab itulah kena banyak kali semak kepercayaan kita. Logik ke tak logik yang aku fikir ni? Orang lain dah kahwin, orang lain dah... Macam how we control social media tu sendiri. Macam mana Betul. Sendiri kena kawal. Betul. Sekali harum bila macam dah dibangkitkan perkara ni, kalau macam pelajar ustazah kat sini ada Netflix kan, saya macam sangat recommendkan kalian semua untuk tengok satu dokumentari dan juga dalam bentuk drama. Kalau dah tengok alhamdulillah, kalau tak tengok, iaitu apa? Social Dilemma. Dia ada diterbitkan dekat Netflix. Social Dilemma, bagaimana sebenarnya media sosial tu bukan sekadar media sosial. Dia boleh menjebakkan kita pada keadaan yang boleh menyebabkan sejahtera tadi tu tak tercapai. Dia ganggu emosi, dia ganggu sosial kita. Jadi mohon tengok. Okey, itu tentang serba sedikit kaitan dua bab kita ni. Waktu pun dah habis dah pukul 10 ni. Saya ucapkan tahniah dan terima kasih kepada kedua-duanya atas komitmen untuk membentangkan pada hari ini. Untuk yang akan datang iaitu tajuk epistemologi dan juga metafizik. Tajuk dia agak susah ya. Tapi saya mohon sangat kumpulan yang akan membentangkan ini memudahkan. Jangan ambil straight to the point daripada slide yang awak dapat daripada YouFuture tu. Kalau boleh buatlah homework betul-betul, fahamkan betul-betul dan slide tu ringkaskan supaya macam awak pun mudah menjelaskan dan kawan-kawan pun mudah grasp apa idea utama. Jadi slide cantik, dia punya point pun straight to the point yang power. Kemudian ringkas. Dan tolong masukkan juga poin-poin daripada buku teks. Jangan bentang kalau tak faham. Sebab kita boleh tahu pelajar tu bentang sekadar bentang ataupun dia bentang dengan penuh kefahaman. Okey? Jadi saya ucapkan terima kasih. Waktu pun dah habis, saya tak boleh lama-lama kat sini. Saya ucapkan terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu yang akan datang dengan pembentangan metafizik dan juga epistemologi. Dan sepanjang tempoh tu bolehlah bertanya saya bagaimana nak bentang dengan baik dan sebagainya. Sebab ini semua pembentangan yang bermarkah. Untuk dua kumpulan hari ini, alhamdulillah saya ucapkan terima kasih atas komitmen yang diberikan. Slide pun cantik kan, pembentangan pun lancar. Okey, baik. Sampai sini saja. Saya akan letakkan beberapa soalan kefahaman dalam YouFuture dan kita sambung dekat YouFuture lah ya. Tutup majlis dengan tasbih kafarah dan juga suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.